Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Jadi kita akan teruskan dengan topik yang pertama yang akan menyentuh tentang proses pembentukan kata. Jadi kita akan lihat apakah yang akan kita belajar dalam topik yang pertama ini. Baik, kalau kita nak faham tentang bab ini iaitu di bawah tajuk proses pembentukan kata, anda perlu sedar dulu di sekeliling anda ada pelbagai sumber-sumber bacaan dan salah satunya ialah kamus. Pernah tak anda semua terfikir macam mana kamus boleh terbentuk dan terlalu banyak perkataan-perkataan di dalam kamus? Okey, kita sedar, kita tahu kamus ada pelbagai bahasa, termasuklah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jepun, bahasa Tamil, Mandarin dan sebagainya. Jadi pernahkah anda terfikir perkataan-perkataan itu dibentuk dan ada pula maknanya? Jadi untuk bab ini kita akan melihat bagaimana perkataan itu mengalami proses-proses pembentukan. Kalau anda lihat di sini, ini ialah kamus. Jadi dalam setebal-tebal kamus yang ada di kedai-kedai buku ataupun perpustakaan, terlalu banyak himpunan perkataan ataupun yang kita panggil sebagai kosakata di dalam kamus yang dapat membantu kita, dapat bantu kita untuk membentuk ayat ataupun sintaksis supaya menjadi bermakna dan lengkap. Jadi kita akan lihat apakah yang berada di sekeliling kita selain daripada kamus. Okey, anda biasa pergi ke perpustakaan ataupun kedai-kedai buku. Okey, di dalam kedai buku ataupun perpustakaan terlalu banyak buku. Jadi cuba fikir, cuba bayangkan kalau tak ada perkataan-perkataan tadi, wujud ataupun tidak buku-buku yang ada di perpustakaan ataupun di kedai-kedai buku. Cuba fikir. Jadi inilah yang kita akan belajar. Pembentukan kata itu sebenarnya memberikan banyak manfaat kepada kita untuk membentuk sesuatu ayat. Tanpa perkataan, ayat tidak dapat dibentuk, dan yang lagi penting, yang paling penting ialah dengan perkataan kita dapat menyampaikan makna. Okey? Bagaimana dengan gambar ini? Okey, apa yang anda dapat lihat di sini ialah seorang pemuda sedang melayari media sosial, sama ada Facebook ataupun blog dan Twitter dan pelbagai media sosial lain yang sebenarnya memerlukan komunikasi. Jadi bentuk-bentuk komunikasi boleh disampaikan secara bertulis ataupun lisan kepada pihak yang menerima mesej. Jadi di sinilah yang saya nakkan anda semua fikir, tanpa perkataan, tanpa ayat dan tanpa satu bentuk perenggan ataupun mesej, makna tidak dapat disampaikan dan komunikasi itu menjadi tidak berkesan. Jadi yang mempengaruhi mesej ataupun makna daripada seorang penutur ataupun seorang penyampai itu ia bergantung kepada perkataan. Jadi kita sebenarnya harus berterima kasih kepada perkataan yang memberikan banyak sumbangan kepada kita untuk menyampaikan mesej kepada pihak-pihak lain, walaupun dengan cara apa sekalipun. Dan semua orang sedar zaman sekarang bergantung kepada teknologi digital untuk menyampaikan segala mesej yang ingin disampaikan. Jadi inilah yang harus kita lihat betapa sangat pentingnya perkataan itu kepada kita dalam arus teknologi digital dan juga dalam aspek lisan dan juga bertulis yang berada di sekeliling kita. Jadi sebelum kita faham, kita faham macam mana perkataan itu wujud, kita akan lihat satu persatu bagaimana perkataan terbentuk, apakah proses-proses yang perlu dihadapi untuk membentuk satu-satu perkataan, dan akhirnya kita gunakan di dalam perbualan, kita gunakan dalam penulisan, kita gunakan dalam apa sahaja tujuan, sama ada berbual dengan kawan-kawan, berada dalam dewan mahkamah, kemudian membeli barang, membaca buku dan sebagainya. Okey.
Okey, jom kita mulakan dengan apa yang kita nak belajar dalam bab yang pertama ataupun topik yang pertama ini. Yang pertama sekali, saya akan terangkan pengenalan. Yang kedua, kita akan lihat apa definisi morfologi. Sebenarnya mungkin ada antara anda semua ni yang baru tahu ada perkataan morfologi. Jadi sebenarnya nanti saya akan terangkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan morfologi. Dan kemudian kita akan lihat 11 proses pembentukan perkataan. Jadi kita kena faham perkataan tu dibentuk dan mengalami beberapa proses. Jadi proses tu yang kita boleh pelajari. Rupa-rupanya perkataan-perkataan yang kita gunakan, contohnya seperti membaca. Macam mana pula perkataan tu boleh wujud? Sedangkan yang kita belajar di sekolah ataupun yang kita faham, ada satu perkataan iaitu baca. Jadi macam mana wujud pula perkataan membaca? Jadi kita akan lihat apakah proses yang berada di sebalik pembentukan perkataan membaca. Dan akhir sekali kita akan lihat kesimpulan. Jadi hanya 4 aspek ini sahaja yang kita katakan sebagai agenda yang akan kita belajar dalam topik yang pertama. Okey, sekarang ni saya nak terangkan apakah yang dimaksudkan dengan morfologi. Okey, sebenarnya morfologi ni perkataan yang lebih ilmiah ya untuk bidang linguistik. Jadi kalau kita belajar linguistik ya, kita tak panggil perkataan. Kita menyebutnya sebagai morfologi, iaitu perkataan yang lebih ilmiah dan saintifik dalam bidang linguistik ya. Jadi yang saya nak terangkan maksud morfologi ialah morfologi itu ialah bidang tata bahasa. Bidang tata bahasa untuk apa? Untuk kaji perkataan. Ataupun kita gunakan morfologi itu untuk kaji perkataan ataupun kata. Dan kita lihat macam mana ataupun cara-cara perkataan itu dibentuk. Itulah yang dimaksudkan morfologi, iaitu kajian tentang perkataan dan cara-cara membentuk perkataan tadi. Jadi, kalau dalam bidang ilmu bahasa ataupun bidang linguistik, morfologi itu lebih kepada kita nak kaji struktur, bentuk dan golongan kata. Jadi, dalam bahasa Melayu ada banyak golongan kata seperti kata nama, kata kerja, kata sifat, kata sendi nama, dan golongan-golongan kata tadi menghimpunkan terlalu banyak perkataan. Itulah yang kita panggilkan sebagai satu kajian yang lebih kepada ataupun yang bertumpu kepada aspek morfologi ya. Okey. Baik, tadi kita dah lihat maksud morfologi. Apabila kita belajar tentang morfologi, anda mesti hendaklah terbiasa dengan satu lagi istilah yang terkandung di dalam bab morfologi, iaitu morfem. Okay? Morfem berada di bawah morfologi. Maksudnya morfologi lebih besar, morfem berada di bawah. Bermaksud morfologi akan terbentuk hasil daripada pembentukan morfem. Maksudnya morfologi memerlukan morfem. Ya, contoh, saya bagi contoh di sini. Membaca. Membaca ialah satu morfologi. Okey, terbentuk daripada 2 morfem di situ, iaitu satu morfem, baca satu morfem. Jadi apa benda maksud morfem ni? Okey, morfem ialah unit terkecil dalam morfologi. Yang peranan dia apa? Peranan dia untuk membentuk perkataan. Tadi saya dah sebut morfologi membaca terbentuk daripada 2 morfem, iaitu mem dan baca. Jadi satu perkataan mungkin boleh terdiri daripada 1 perkataan, 2 perkataan, okey? 3 bukan 2 perkataan 1 morfem, 2 morfem, 3 morfem ataupun lebih morfem. Saya bagi contoh perkataan mempersendakan. Dekat situ kita boleh kira ada berapa morfem yang membentuk morfologi mempersendakan. Okey, kita kira mem 1 morfem, per 1 morfem, senda 1 morfem, kan 1 morfem. Jadi satu morfologi tadi terbentuk daripada 4 morfem. Jadi contoh lain yang ada di dalam slide ini ataupun paparan ini seperti jatuh, satu morfologi
apabila menggabungkan 3 morfem di situ, iaitu satu, jatuh, 2 morfem, dan kan, 3 morfem. Jadi akan membentuk satu morfologi iaitu menjatuhkan. Jadi selama ini yang anda faham, setiap perkataan yang kita sebut itu ialah perkataan tak. Dia tak sebenarnya. Kita kena faham di mana morfologi, di mana sebenarnya morfem. Jadi kalau anda tanyakan kepada pensyarah, kenapa perlu wujud morfem ni? Morfem ni kita kena faham, ya. Dia ada pelbagai jenis, ya. Kita ada morfem terikat, kita ada morfem bebas. Jadi pembentukan kedua-dua ini, morfem bebas dan juga morfem terikat ini akan membentuk makna yang berbeza. Contohnya jatuh tadi, morfologi jatuh tadi, kalau letak morfem lain seperti di, ya, di jatuh, dan morfem yang terakhir ialah kan. Menjatuhkan dengan dijatuhkan mewujudkan satu makna yang berbeza. Hanya bertukar dari segi morfem awal saja. Okey, kalau nak lagi jelas, sebenarnya morfem memang dah belajar waktu di sekolah, iaitu maksud dia ialah imbuhan. Dan anda semua kena faham apabila awak belajar imbuhan, awak memang dah faham, iaitu imbuhan, adanya imbuhan awalan, apitan dan juga akhiran. Tapi dalam bidang linguistik kita tidak memanggilnya sebagai imbuhan, kita biasakan memanggilnya sebagai morfem. Okey? Baik, sekarang saya nak terangkan secara berasingan apa maksud morfem bebas dan morfem terikat. Kedua-dua morfem ini terletak di bawah morfem, ya. Jadi, morfem bebas dan morfem terikat sangat penting dalam pembentukan morfologi. Di sekolah dulu imbuhan. Okey, jadi morfem terikat ialah morfem yang tidak boleh berdiri sendiri yang kita kenali sebagai imbuhan. Imbuhan ada banyak, ya. Imbuhan ada banyak seperti meng, menye, men, okey. Itu meng. Kemudian ada per, peng, okey, penye, ada juga ber, ter, ber tu sendiri, okey. Dan terlalu banyak imbuhan ataupun morfem terikat. Itu ialah morfem terikat yang sebenarnya kita tak faham apakah sebenarnya makna bagi setiap morfem tadi. Tapi morfem terikat boleh ada makna jika kita gabungkan dengan morfem bebas. Apa benda pula? Apa maksud pula morfem bebas? Morfem bebas ialah morfem yang boleh berdiri sendiri, iaitu morfem yang ada makna lah, ya, seperti baca, tulis, minum, tidur, sakit. Itu ialah morfem bebas. Jadi apabila digandingkan bersama dengan morfem terikat, makna dia ataupun makna kepada morfologi tadi lebih jelas, ya. Jadi itulah morfem terikat dan juga morfem bebas. Okey, pelajar semua, ya, cuba lihat paparan yang ada di depan anda sekarang ni, ya. Okey, saya cuba untuk memberikan penerangan yang lebih jelas tapi ringkas maksud morfem tadi, ya. Jadi kalau kita lihat contoh ayat yang sangat mudah di sini, ya, gabungan 4 morfologi, iaitu ini kereta, bapa, saya. Cuba fikir di sini, ada ataupun tidak morfem terikat di sini? Ini kereta, bapa, saya. Ada ataupun tidak morfem terikat di dalam keempat-empat morfologi ini? Okey. Jawapannya tak ada, ya. Okey, keempat-empat perkataan ini semuanya ialah morfem bebas. Tidak ada imbuhan satu pun di dalam ayat ini. Jadi keempat-empat perkataan ini boleh berdiri sendiri dan mempunyai makna yang sangat jelas. Okey. Seterusnya kita akan masuk bahagian yang paling penting dalam topik ini. Okey. Jadi di bawah tajuk proses pembentukan kata kena jelas. Kena faham dahulu sebelum kita pergi kepada 11 proses pembentukan kata. Jadi proses pembentukan kata apa maksudnya? Kenapa kita kena faham? Okey. Proses pembentukan kata menerangkan macam mana
ataupun bagaimana sesuatu kata itu dibina. Okey, bagaimana suatu perkataan itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan sebaris ayat ataupun beberapa ayat, dan ujaran itu pula bermakna, memberikan makna. Itulah proses pembentukan kata. Kalau setakat satu perkataan, maknanya mungkin belum lengkap. Jadi kita memerlukan gandingan ataupun gabungan beberapa perkataan untuk membentuk ayat ataupun ujaran yang akan memberikan maksud kepada pendengar. Jadi di situ orang boleh fahamlah apa yang kita sampaikan berbanding dengan menggunakan satu morfologi sahaja. Jadi maksudnya kurang lengkap, ya. Kita akan lihat 11 proses pembentukan kata selepas ini. Paparan menunjukkan 11 proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Inilah yang saya maksudkan, semua pelajar mesti faham ada 11 kaedah ataupun proses ataupun cara bagaimana perkataan dibentuk dalam bahasa Melayu, ya. Jadi kita lihat yang pertama, cara bahasa Melayu itu dibentuk melalui perkataan dengan cara akronim. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dengan cara analogi. Ketiga, peleburan fonem. Keempat, kalau kita lihat, ya, perluasan makna. Kelima, penyingkatan. Keenam, pemberian makna khusus. Yang ketujuh, peminjaman kata. 8, penambahan. 9, penciptaan. 10, penggemblingan. Dan akhir sekali kita akan lihat penyempitan makna. Jadi sebelum kita masuk satu persatu dalam minda anda masing-masing, kena ingat inilah cara yang digunakan oleh penggubal kamus, penggubal morfologi bahasa Melayu untuk membentuk perkataan-perkataan yang boleh digunakan untuk membina ayat. Yang kita boleh gunakan dalam perbualan seharian ataupun bidang pekerjaan kita sehari-hari. Okey. Kita mulakan dengan proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Yang pertama iaitu akronim. Pembentukan kata melalui proses akronim ini ialah dengan cara memendekkan atau meringkaskan perkataan yang kebanyakannya terdiri daripada kata nama khas, ya, supaya mudah ditulis dan dilafazkan sebagai satu kata yang wajar. Jadi biasa-biasa yang kita sebut mungkin panjang. Jadi kita ringkaskan kepada satu bentuk akronim yang lebih mudah disebut. Yang penting mudah disebut dan mudah diingat. Okey, contohnya ialah kita lihat paparan berikutnya. Seperti mana yang saya sebut, contoh-contoh untuk akronim sangat banyak yang kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Jadi penggunaan akronim ni memang mudah dan juga senang kita nak ingat. Contohnya seperti JAIS, merupakan ringkasan daripada Jabatan Agama Islam Selangor. IPBA, Institut Perguruan Bahasa Antarabangsa. IPG, Institut Pendidikan Guru. UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan tidak terkecuali UiTM, Universiti Teknologi Marak. Jadi penggunaan akronim sebenarnya dapat membantu melancarkan proses pemahaman, pembacaan dan penulisan sesebuah wacana. Jadi kalau kita lihat penulisan wacana ataupun karangan, penggunaan akronim ini sangat dititik beratkan. Sebab apa? Kalau kita nak secara berterusan menulis kata nama khas tu panjang-panjang. Jadi sebenarnya itu agak bukan membebankan, tetapi ada cara yang lebih baik kita gunakan. Mungkin pada awal perenggan wacana tadi kita boleh gunakan kata nama khas yang lengkap, yang panjang. Tapi apabila pergi kepada perenggan-perenggan yang lain, sewajarnya kita hanya menggunakan akronim. Itu ialah satu cara memudahkan penulis wacana. Okey.